Yes. Ada yang tak sihat? Cikgu sihat ke? Sihatlah sikit. Doakan kesihatan saya, doakan kesihatan semua. Kalau musim-musim macam ni kan, kena banyakkan berdoa dan jaga kesihatan semua orang. Kan? Macam-macam orang, macam penyakit ada sekarang ni. Tapi tak apa, kita teruskanlah kita punya kehidupan kan. Sebab kita kat dunia ni kita kena sentiasa buat aktiviti yang baik lah. Kan? Sebab Allah pun dah bagi banyak dah dalam surah Al-Mulk pun Allah dah sebut Alladhi khalaqal maut wal hayat. Aku jadikan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku uji ayyukum ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalannya daripada kamu kan. Jadi kita kat dunia ni kena teruskanlah kehidupan kita kan. Kita kena banyakkan berdoa, moga segala perbuatan kita daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik semua diberkati Allah. Okay? Sama juga dengan belajar ni. Belajar ni kita berdoa supaya ilmu kita masuk. Benda-benda ni bawa kepada konsep pahala tu jugalah sebab kita buat benda yang baik. Okay? Alright. Boleh panggil-panggil lagi siapa kawan kamu yang belum masuk tu untuk masuk lah. Alright. Okay, saya bercadang hari ni kita tengok modul nilam sebab saya dapat ada yang bertanya soalan yang tak dapat lah. So saya akan terangkan sikit demi sedikit. Saya terangkan satu soalan yang tak jelas. Ada pelajar dia tak jelas. Okay, so kita tengok kepada modul nilam tu. Lepas tu kita tengok macam mana. Kalau ada masa, nanti saya tengok sama ada kita nak buat quiz ataupun kita masuk 6.3 dulu. Okay. Sebab 6.2 ni saya dah terangkan hari Isnin kan. Dia sekejap je, 6.3 yang panjang sebenarnya ya. Okay. Okay, ready. So kita belajar insyaAllah. Okay, hari tu ada orang PM saya tak pasti ibunya ke ataupun pelajar lah. Tapi yang penting dia tanya soalan ni. Soalan modul nilam muka surat 60. Okay. Dia tak berapa jelas untuk C dengan D ni. Jadi awak boleh tengok modul nilam muka surat tu. Saya mungkin akan padam lah sebab ada yang tak faham. Saya padam sikit. Dia tak nampak kenapa macam mana jawapan boleh jadi macam tu. So, saya padam dulu. Sebab satu bulatan ada 360 darjah. Yeah. Kamu belajar mana tu? Sekolah rendah. Ada belajar kan? Baguslah. Okay, so saya terangkan sikit ada yang tak faham. Okay, yang ini soalan ni diberi perimeter adalah 38. Okay, so apa yang kamu faham tentang perimeter? Muka surat 60, perimeter ni adalah ukur lilit. Okay, so perimeter adalah ukur lilit. Siapa yang tanya tu dia kena catat lah. Yang dah tahu pun kalau rasa penting untuk kamu catat, kamu catat. Okay, maksudnya ukur lilit. Okay, kalau sini X, kat sini pun X. Kalau sini X tambah 3, panjang dia, bawah pun X tambah 3. Jadi ukur lilit kita tambah keseluruhan, kita samakan dengan 38. Jadi yang kita ada X tambah X. Lepas tu kita ada tambah X tambah 3. Kan? Kemudian kita ada lagi X tambah 3. Okay, perimeter kita dapat 38 cm. Tu benda dia. Jadi kita buka kurungan.
Kalau buka kurungan, kalau operasi tambah dekat depan kurungan, operasi dalam kurungan kekal jadi sama saja. Dia sama saja, dia tak berubah. Tapi kalau operasi dekat luar kurungan ni tolak, operasi dalam dia akan berubah. Operasi dalam kurungan akan berubah, ya. Kita gunakan hukum darab kan. Jadi X tambah X 2X, tambah X 3X, tambah X ada berapa X? 1, 2, 3, 4. Ada berapa X? Ada 4X. So kita buatlah 4X macam 4 awan kan. Kemudian kita ada 3 tambah 3. Jadi 3 tambah 3 berapa? 6 sama dengan 38. Okey, jadi kita ada 4X sama dengan 38. Sini kita pindah ataupun guna konsep kesamaan, dia akan jadi tolak 6. Okey, simbol berubah. Kemudian kita nak X saja. Dia nak X saja, 38 tolak 6 kita dapat 32. Kita bahagi dengan 4. Okay. So 32 bagi 4 kita dapat 8. Jadi X tu adalah 8 lah. So soalan dia nak hitung luas. Calculate the area of the rectangle. Jadi luas ataupun area adalah panjang darab lebar. Ataupun length time its width. Okay, length time its width. So panjang kita ada X darab 3. Jadi kita ada X tambah 3, sorry. X tambah 3. Okay, lebar. Lebar kita ada, ni X kita adalah lebar darab dengan X. Okay, jadi X tambah 3. X tu ganti dengan 8. So dapat 8 tambah 3 darab X kita ganti dengan 8. So sebenarnya 11 darab dengan 8. Awak akan dapat 88 cm persegi. Okay, 88 cm square. untuk luas That one 4C. Untuk 4D, actually you dah belajar dekat sekolah rendah. Ini adalah sudut apa kita panggil? Sudut apa? Satu putaran ni. Bearing. Bearing segitiga. Satu bulatan ada berapa jumlah sudut dia? Kita panggil dia sudut konjugat kan, apa tak nama dia. Dia ada nama, tapi ni bab 9 kamu akan belajar balik lah. Tapi jumlah sudut satu bulatan adalah 360. Okay, tak percaya kamu ambil protractor. Kamu ada protractor tak? Tahu tak protractor? Protractor ni yang macam ni. Kalau kamu ada set, apa kita panggil set geometri. Kan? Set geometri ada satu pair pembaris kamu bentuk macam ni, semi ni. Sudut dia, saya cerita, dia ada sudut tau, bacaan sudut macam ni. Nanti ada bacaan sudut kat sini-sini. So jumlah dia sini 180. Jadi dia nak kata kalau kamu ada garis lurus, kamu letakkan pembaris tu, jumlah sudut dia ada 180. Jadi kalau bulatan, ibarat kita ada dua pembaris tersebut lah. So bawah ni pun 180. Jadi kalau satu bulatan sebenarnya jumlah sudut kita ada 360. Okay, jadi kita kena jumlahkan semua ni lah. Yang pertama kita ada 5X tambah 2X tambah 74 darjah. Okay, yang ini apa benda ni? Ini adalah tanda bagi 90 darjah. Pernah tengok tak tanda 90 darjah tu? Pernah. Kalau tanda kotak ni dia bermaksud 90 darjah. Catat, tulis. Tanda kotak macam ni bermaksud 90 darjah. Ya? Kadang-kadang dia buat macam ni. Kalau macam ni ada tanda kotak, nama dia 90 darjah. Jadi kamu jumlahkan 5X tambah 2X kamu dapat 7X tambah 74 campur 90 kamu dapat 164. Okay. So 7X sama dengan, kita pindahkan. So kita dapat 360 darjah tolak 164 darjah. Jadi kita kira kita akan dapatlah nilai X kita. Cuba kamu kira tu. 360 tolak 164 kamu dapat 196. So jadi X sama dengan
196 bahagi dengan 7. Bagi 7, so dapatlah 28 darjah. Itulah nilai X kamu. Okay. So selesai untuk 6.1 sebab ada yang tanya. Jadi saya boleh terangkan semula. Janji kamu faham Okay. So seterusnya kita teruskan. So kita teruskan. Okay. 6.2 persamaan linear dalam dua pemula ubah. Ni sesi lepas kita dah belajar lah. Jadi kita tengok modul nilam. Kita kena tengok balik. Okay, apa maksud persamaan linear dalam dua pemula ubah? Dia mesti ada dua pemula ubah dan dia mesti linear lah. Bila linear maksudnya kuasa tertinggi persamaan tersebut adalah kuasa 1. Jadi kena check. Contoh ni kan, ada dua pemula ubah dan kuasa tertinggi dia sama dengan 1. Jadi contoh ni, ya lah jawapan dia. Okey, untuk yang ini bukan sebabnya kuasa tertinggi adalah 2. Jadi memang bukan lah. Untuk B, ada berapa pemula ubah? Ada 3. So dia kata bukan kerana mempunyai 3 pemula ubah. No, because it has 3 variables S, Y and T. Senang kan? Okey, and then for C adalah bukan. Sama juga yang sebelum ni. MN ini bukan linear sebenarnya ya. Jadi kita kata 3MN adalah sebutan tak linear. Dia bukan linear. Dia berdiri sendiri saja. So kalau D pula, kita ada 2 pemula ubah. Betul tak? Dan kita check 2 pemula ubah ni kuasa tertinggi 1 tak? 1 lah. X ni kuasa 1, Y kuasa 1. So ya, kerana mempunyai 2 pemula ubah X dan Y dan kuasa tertinggi bagi X dan Y ialah 1. Yes, because it has 2 variables X and Y and the highest power of X and Y is 1. Okay? Okay, nombor 2. Tulis persamaan linear. Write a linear equation based on the situation. Sebuah universiti mengadakan satu kursus untuk X orang dan satu lagi Y. Jadi dia kata jumlahnya adalah 245. Jadi senang tak? X tambah Y sama dengan 245. Senang je kan? Tak ada masalah lah saya rasa soalan macam ni. Okay, B pun saya rasa senang. C pun perimeter. So you buat yang macam tadi, perimeter. Kita tambahkan. Dia ada 2 cara. Satu kamu boleh tambahkan macam ni. Satu lagi kamu boleh tulis cara alternatif ni. Tulis kat tepi ni. Okay, cara alternatif kalau kamu tak nak main tambah-tambah, kamu buat darab. So 2 kali panjang. So 2 kali panjang dah 2 darab 2X tolak 3. Tambah 2 kali lebar. 2 darab Y tambah 2. So semua ni sama dengan 108. Pun boleh lah. Tapi macam mana? Kamu kena nak buka kurungan. Nak buka kurungan kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Darab. Kita kena darab ni, satu-satu darab. So 2 darab 2X kita dapat 4X. Tolak 2 darab 3 kita dapat 6. Kita buka kurungan lah. Kemudian okey, kalau operasi depan tambah, yang dalam ni dia akan jadi sama saja. Maksudnya dia masih tambah dalam kes ni. So tambah 2 darab Y kita dapat tambah 2Y. Tambah 2 darab 2 kita dapat 4. Sama dengan 108. So lepas tu kamu pun boleh kira. So kamu ada 4X tambah 2Y. So tolak 6 tambah 4. Tolak 6 tambah 4 kita dapat tolak 2. Tolak 2 kan. Okay. Tolak 6 tambah 4. Kita dapat tolak 2 Okay. So 4X tambah 2Y sama dengan kita pindahkan 108 tambah 2 lah. Pindah. Dapat jadi tambah 2 Okay, jadi seterusnya kita selesaikan. So kamu akan dapat jawapan sama macam yang diberi kat sini lah. So dapat 4X tambah 2Y sama dengan 110 pun boleh. Okay. So D tak kisah apa sahaja situasi asalkan situasi tu menggambarkan persamaan linear kamu. Cuma kalau dia ada 0.8 ni selalunya dia ada berkaitan dengan harga. Okay. Kalau ada 0.8, 0.5 selalu ada berkaitan dengan harga.
So saya tak kisah apa saja situasi kamu. Okay? Okay, seterusnya. Tulis dua pasangan penyelesaian. Kalau dalam tajuk yang pertama, 6.1, kita cari apa? Kita pakai try and error kan? Maksudnya kita cuba dan jaya cari apa nilai yang sesuai lah. Tapi sebab ni ada dua boleh ubah, jadi nama dia pasangan penyelesaian. Bila cerita pasal pasangan penyelesaian, dia bermaksud kita cari nilai X dan nilai Y. Itu maksud dia. Pasangan penyelesaian, kita kena cari nilai X dan nilai Y. Okay. Pairs of solution. So kita cari X dan Y dalam bentuk koordinat lah. Sebab kalau dalam graf pun, kalau kita buat graf, yang ni paksi X, ni paksi Y. Kalau kita ada titik kat sini kan. Contohlah, ni sini saya buat 2, sini saya buat 3. So cara tulis dia, kita ambil paksi X dulu. So paksi X ni 2, Y ni 3. X datang dulu, baru Y datang dulu lah. So 2,3. Ni nama dia pasangan penyelesaian ataupun kita panggil sebagai koordinat. Okay, pasangan penyelesaian. Pasangan ni lah ataupun kita panggil koordinat. Okay, boleh catat dalam buku kamu tu. Alright, so kita teruskan. Jadi kita boleh lihat dekat situ tulisnya A yang ni A. Jadi kamu boleh letaklah apa-apa saja nilai. Selalunya orang letak bila X kosong, Y kosong. Sebab dia senang nak cari nilai lah. Sebenarnya apa-apa sahaja nilai. Bila X1 ke X2 ke X3 tak kisah. Tak ada masalah. Jadi kalau yang ini dia gunakan bila Y dia kosong dia cari nilai X. Bila Y dia 1 dia cari nilai X. Tak ada masalah lah, boleh. Mana-mana boleh. Okay. So jawapan kamu tak semestinya 2 ni lah. Okay, kita boleh juga buat apabila kita letak Y. Apa nilai Y yang kamu nak? Kita boleh letak. Let's lah kamu nak buat Y2 So carilah X. X sama dengan 2 tolak 9. So kamu dapat kat situ negatif 7. Jadi boleh tambahkan pasangan penyelesaian mungkin. Buat lagi satu. X dulu kan. So negatif 7. 2. Boleh buat macam ni. Okay, kita boleh buat macam ni lah. Apa-apa saja jawapan boleh diterima. Baik. Jelas tak? Jelas. Okay. Okay, untuk B. B. Okay, macam ni kan. Yang ni pun dah tak kisah. Boleh je ambil mana-mana nilai. Dia ambil X negatif 2 dengan X 3. Kalau kamu nak guna Y dulu pun boleh. Mana-mana lah. Tak ada masalah. Jadi dia main masuk-masuk. Contohlah. Okay, kita nak ambil. Boleh tak kita ambil S kosong? Boleh juga. Kan? Tapi dia jadi rumit kalau kita buat X kosong. Kita try. So 3 darab kosong tambah 5Y sama dengan 19. 3 darab kosong kosong lah. Kosong kan? Tambah 5Y sama dengan 19. Jadi Y sama dengan 19 per 5 lah. Jadi kita boleh tambahkan pasangan penyelesaian yang mungkin. Okay, X kita ambil dulu kosong. Y jawapan dia 19 per 5. Boleh macam ni. Boleh juga. Okay. Apa-apa nilai yang kamu rasa senang. Suka hati kamu. Okay, so macam C pun. Pun samalah. C. C ni dia sebab apa dia buat Y dulu, sebab apa X tu dah jadi subject matter, perkara rumus dia. Jadi dia buat Y dulu. Kalau nak buat X dulu pun boleh, tapi nanti susah nak cari Y ni. Okay. So dia masukkan nilai-nilai Y ni. So kamu pun boleh buat juga. Kamu boleh try apa-apa saja nilai Y. Let's say lah. Cuba kita ambil Y sama dengan kosong. Contoh kan. Senang semua kosong je lah. So kita pun buat 5X sama dengan 6 tolak kosong per 4. Jadi 5X sama dengan 6. Kosong bagi 4 kan kosong. Jadi X sama dengan 6 per 5. So jawapan dia kita boleh tambahkan. Kita letak X dulu baru Y. So 6 per 5 dengan sifar. Pun boleh, tak ada masalah. Janji pasangan penyelesaian ataupun pair of solution
Cara tulis dia dalam bentuk koordinat. So koordinat ditulis dalam bentuk X, Y. Okay, saya recap balik. Yang ni X, kat atas ni Y. Kalau dalam bentuk graf. Okay. So nombor 4, wakilkan setiap persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berikut secara graf. Jadi dia buat contoh sini kan. Maksudnya bila kita dah masukkan nilai bagi X, kita cari nilai bagi Y, kita boleh bentukkan secara graf lah. Jadi kat sini bila S kosong, dia kira lah. Dia kena kira manual lah. Kalau S kosong, so masukkan 2Y sama dengan kosong tolak 6. 2Y sama dengan tolak 6. Y sama dengan tolak 6 bahagi 2, kita dapat negatif 3. So dapatlah negatif 3, dia dah cari. So masukkan X 6, 6 tolak 6 kosong, so Y sama dengan kosong. Jadi dia pun plot, bila S kosong, so cari ni nilai X. Kosong, tapi Y dia negatif 3. So Y ni paksi mencancang ni. So cari negatif 3 kat bawah. So kita pun buat macam plot lah, kita titikkan dia. So titik kedua adalah bila X dia 6. So tengok pada paksi X, tengok nombor 6. So kat sini 6. So apakah nilai Y? Y kosong. Jadi paksi X 6, Y kosong kat sini. So ambil berbaris, kita gariskan. Okay. Sama juga dengan A, kita boleh letak apa-apa saja nombor. Kalau dalam contoh sini dia letakkan bila X kosong, so kira. Kalau S kamu kosong, kamu pun kira 3Y tambah kosong. 2 darab kosong sama dengan 18. So kamu akan dapat 3Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 bagi 3, kamu dapat 6 lah. Okay, so maksudnya S kosong, Y 6. So cari ni X, pasti X nilai dia kosong, nilai Y dia 6. So dia naik atas, oh sini 6, pangkahkan. Okay, kemudian dia buat benda yang sama. Dia buat bila Y kosong, X 9. Y kosong, ni Y tu kosong, nilai X 9 kat sini lah. Boleh tak kamu cari titik yang lain? Soalan saya. Boleh juga, tak ada masalah. Apa-apa saja Contohlah kalau kita buat X3. Kita kira. So 3Y tambah 2 darab 3 sama dengan 18. Wait. Ternaik lah, sorry. Dapat 18. 3Y tambah 6 sama dengan 18. So 3Y sama dengan 12. So Y sama dengan 12 bagi 3. Kamu dapat 4. So titik 3, 4. Maksudnya X3, Y4. So X kita ada 3. So kita naik atas cari Y4. So kita dapat sini. Ni Y4. So boleh buat garisan. Dia boleh buat garisan lah. Boleh? Boleh. Okay? So kena buat. Okay, kita tengok soalan seterusnya. So sama juga, yang ni pun sama. Masukkan nilai yang sesuai. Yang senang lah. Jadi kamu akan dapat lukisan macam ni. Ambil satu, apa point X kamu nak? 0, 1, apa lagi yang senang. Kita ambil negatif nombor lah, nombor negatif. Contohlah kita ambil X kita ni, kita ada negatif 1, contoh So pun buat 3 darab negatif 1 tolak Y sama dengan 1. Kita cari apa nilai Y. So 3 darab negatif 1 kita dapat negatif 3 kan? 3 darab negatif 1 kita dapat negatif 3. So tolak Y sama dengan 1. Okay. So saya ubah-ubah, saya akan dapat nilai Y nanti. Contoh, saya nak letak Y saya belah sini. 1 saya belah sini. So 1 dia akan jadi tolak. Tolak Y pindah dia akan jadi tambah lah. So saya dapat negatif 3 tolak 1 sama dengan Y negatif, pusing sini dapat Y. So
Tolak 3, tolak 4. Hutang RM3, hutang RM1. Hutang RM4. Tolak 4 sama dengan Y. Jadi Y saya sama dengan negatif 4. Okay. So cari. Kalau X negatif 1, ni paksi X. Negatif 1 kat sini. Tepi ni kat pensel saya. Y saya negatif 4. So turunkan ke bawah. So dapat sini. Kan? So titik kan. Bila X kosong, Y negatif 1. Titikkan dia. Bila X 1, Y 2. Ambil pembaris. Garis. Gariskan dia. Boleh Boleh. Kuis hari tu saya tengok tak ramai pelajar yang jawab yang saya bagi assignment task. Lepas pandang cikgu. Hmm? Lepas pandang. Lepas pandang. Okay, so ni 6.3 lah. So kamu nak jawab kuis dulu ke kamu nak masuk 6.3 ni? Okay, macam mana? Nak kuis dulu ke nak masuk 6.3? Kuis. Okay, sementara kita nak kuis ni kamu boleh semak-semak dulu untuk kamu ingat balik 6.2. Itu saya bagi kamu kuis 6.1. Tak ramai yang jawab soalan. Padahal tu yang penting kan. So kamu boleh selak-selak dulu. Bentar sekejap saya nak setting kan kejap. Tak ada setengah jam sebab saya rasa kalau saya masuk 6.3 nanti pening kamu. Kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Ke boleh je saya masuk tu 6.3? Saya tengah tengok. Saya ada 10 soalan. Okay, kamu tengok dulu buku. Sabar Akid kata kuis. Sekejap. Saya off recording, nanti kita nak masukkan kuis sekejap